Hormat untuk menjemput dan mempersilah seorang lagi penceramah kita yang berbahagia, Tuan Haji Ramlan, Exco EMK PKR Malaysia, dipersilakan. Terima kasih Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini pakai aramate ya, untuk aramate ya. Pada tuan kursi majlis, minta maaf saya tak pandai berpantun. Orang lama saya tahu, orang kuat juga di Ranau ini. Yang saya raikan, yang baru berceramah tadi, Naib Ketua Angkatan Muda Keadilan Malaysia, Saudara Sarawanan, anak Pahang, tapi berjiwa berani, ya, seorang anak muda yang berani. Dan rakan saya yang bersama turut serta rombongan kita pada malam ini ialah Saudara Julaili Jemadi, Setiausaha Angkatan Muda Keadilan Malaysia, dan juga turut serta ialah Timbalan Setiausaha IMK Malaysia Saudara Zara Zahari, rombongan dan Saudara Nakib, dan juga Saudara Said sebagai Setiausaha Kerja Angkatan Muda Keadilan Pusat. Ada semua di depannya. Dan juga di seluruh pimpinan, terutama yang saya hormati Tuan Jonathan Yasin selaku Ketua Cabang Ranau bersama di jawatankuasanya, dan juga Saudara Adrian selaku Ketua Angkatan Muda Keadilan Cabang Ranau, bakal-bakal calon kita, bekas Ketua Polis, bekas pegawai daerah. Saya rasa kali lah Sabah insya-Allah akan tumbang pada kerajaan baru, iaitu Pakatan Rakyat, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya sangat bersetuju dengan teman saya tadi, Saudara Sarawanan mengatakan tadi, dia baru pertama kali sampai. Saya dah 3 kali ke 4 kali saya rasa ke Sabah. Tapi saya rasa daripada pilihan raya kecil Rikas dulu saya pernah hadir di Sabah, ke Sabah, negeri Sabah, negeri di bawah Bayu ini, tuan-tuan. Tapi apa yang saya dapati dulu, kini, dan mungkin selamanya sekiranya di bawah UMNO dan Barisan Nasional, Sabah tetap kekal seperti Sabah hari ini jika tidak ada perubahan dalam PRU yang ke-13 nanti. Jadi tuan-tuan, dan mungkin akan jadi lebih teruk. Jadi sebenarnya apa tujuan kami datang ni hari ini adalah untuk menyatakan tekad kami Angkatan Muda Keadilan khususnya kepada orang-orang muda, anak-anak muda di Ranau ini, bahawa tekad Pakatan Rakyat ialah untuk memberikan suatu perkara yang baik demi kesejahteraan rakyat, untuk masa depan rakyat, demi masa depan anak-anak muda kita. Kerana apa yang seperti yang disebutkan oleh Tuan Haji Pendidikan tadi, siapa Tuan Haji PPD tadi, Tuan Haji tadi, bagaimana kita lihat hari ini kebejatan sosial, keruntuhan akhlak di kalangan anak-anak muda begitu dahsyat sekali. Bukan saja di Sabah, tapi di seluruh Malaysia. Yang kita tentang hari ini tuan-tuan dan puan-puan, bukan batang tubuh Najib, sama ada Najib ataupun suaminya Rosmah Mansor, yang hendak kita lawan, yang hendak kita serang. Tetapi yang kita hendak lawan, yang hendak kita serang ini ialah sistem yang korup selama 55 tahun kita bagi mandat kepada mereka. Betul atau tidak tuan-tuan? Pengkhianatan demi pengkhianatan mereka lakukan. Saya juga berasa amat sedih apabila melihatkan Sabah ini sepatutnya adalah negara terkaya, tetapi seperti mana yang Tuan Haji katakan tadi, negeri Sabah adalah antara negeri yang termiskin di Malaysia. Kenapa tuan-tuan saya katakan ini? Sabah ni apa yang tak ada? Seperti yang sahabat saya katakan tadi, dengan balaknya, dengan minyaknya, dengan emasnya, dan bila tanaman tumbuh dengan subur, sayur-sayuran dengan subur, tak tanam apa-apa, lalang pun tumbuh, punya suburnya. Tapi apa berlaku tuan-tuan? Rakyat Sabah kebanyakan rata-ratanya masih miskin papa kedana. Betul atau tidak tuan-tuan? Tapi yang kaya ini manusia yang bernama Musang Aman ini. Memang betul-betul seperti musang menjaga ayam. Kita harap jagakan ayam. Habis semua nak dimakan, nak disapunya. Jadi ini tanggungjawab kita untuk tukar kepada kerajaan yang lebih baik, kerajaan yang lebih terus, kerana Pakatan Rakyat belum pernah memerintah negara Malaysia ini. Jadi jangan kita pandai-pandai nak buat
assumption ataupun membuat andaian bahawa kononnya Pakatan Rakyat pun akan sama juga dengan Barisan Nasional. Tak pernah. Pernahkah sebelum ini Pakatan Rakyat memerintah Selangor, tuan-tuan? Tidak. Di Selangor hari ini, bagaimana? Saya yakin kawan-kawan saya yang datang awal tadi telah menyatakan bagaimana rakyat Selangor hidup dengan penuh sejahtera dan penuh dengan kebaikan, keselamatan mereka terjamin di bawah kerajaan Pakatan Rakyat. Tidak pernah kita dengar ada orang Selangor ataupun orang Kedah, orang Penang, Kelantan yang 22 tahun di bawah Tuan Guru Nik Aziz itu ada yang mati kebeluran. Tidak ada. Selama 4 tahun masuk ke tahun kelima kali ini kerajaan-kerajaan Pakatan Rakyat memerintah. Alhamdulillah, kerajaan Pakatan Rakyat telah mendapat 7 bintang daripada laporan audit negara. Tetapi negeri-negeri di bawah pimpinan Barisan Nasional, kita masuk di negeri kelahiran saya, Negeri Sembilan, antara negeri-negeri yang cukup korup, dan bagaimana kita lihat kerajaan dan juga menteri-menteri besar mereka jual, rampas, rompak harta rakyat, tanah rakyat. Ini yang berlaku dalam negeri-negeri Barisan Nasional. Kalau ada polis di sini, tolong sampaikan kepada pihak atasan di Putrajaya. Karena kami bercakap ini bukan bercakap di kedai kopi atau bercakap di tepi jalan. Kami bercakap berdasarkan fakta yang telah dilaporkan oleh laporan audit negara. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian, jangan kita takut. Bagi orang Islam yang saya ingin ingatkan di sini, tidak ada kesalahan, tidak gugur akidah, tidak menjadi dosa sekiranya kita tukar daripada kerajaan UMNO Barisan Nasional kepada kerajaan Pakatan Rakyat dalam PRU yang ke-17 ini. Boleh atau tidak, tuan-tuan? Tidak ada dosa. Ya? Malah kita akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita berjaya menumbang sebuah kerajaan yang zalim, penipu dan pembohong ini. Ya. Kita kena wajib tumbang. Ini adalah suatu perkara yang cukup penting. Karena pilihan raya ini adalah pilihan raya penentu kepada masa depan kita. Tidak apa ya, seperti mana yang saya katakan awal tadi. Negara kita ini yang rosaknya ialah sistem itu telah rosak. Bagaimana saya kata rosak? Karena jika mereka yang berkepentingan, mereka yang kaya, mereka yang ada uang, ada duit, mereka akan lepas bebas sekiranya melakukan kesalahan. Betul atau tidak, tuan-tuan? Tetapi kepada mereka, anak peneroka, anak petani, anak pemandu taksi, anak nelayan, anak pekerja buruh, anak pekerja kilang, orang dewasa, kalau curi RM20 akan ditangkap dan dipenjara 10 tahun ataupun 3 tahun. Ini yang berlaku dalam negara kita, tuan-tuan. Kita kena buka minda kita. Saya nyatakan ini kerana apa? Saya tidak mau berlaku kerana kita pun sendiri ada saudara mara kita yang bekerja di dalam pasukan polis. Betul tak tidak, tuan-tuan dan puan-puan? Kita mahu polis bersifat profesional. Kita tidak mahu polis hari ini menjadi alat ataupun menjadi tunggangan kepada UMNO dan Barisan Nasional. Saya katakan ini kerana berdasarkan fakta. Tuan-tuan masih ingat lagi kisah Altan Tuya, pembunuhan Altan Tuya. Bagaimana ini Chief Inspector Azila Hadri dan juga Kopral Sirul Azhar ini terkait di dalam pembunuhan ini. Sekiranya, bagaimana mereka adalah seorang anggota polis yang tidak ada apa-apa kepentingan sepatutnya menjaga kemasyarakatan rakyat, keselamatan rakyat, tetapi mereka pula yang dituduh membunuh wanita Mongolia ini. Tetapi apa yang berlaku dalam hal ini, tuan-tuan dan puan-puan? Apa berlaku? Tidak ada apa tindakan kepada mereka yang terlibat. Malah mereka yang terlibat dalam kes ini diangkat terus menjadi pimpinan dan juga menjadi pembesar dalam negara. Bagaimana kita lihat Najib Tun Razak mengangkat ini si tak cukup 5 kaki ini. Siapa namanya ini? Bekas menteri besar saya 25 tahun di Negeri Sembilan, Isa Samad. Bagaimana kita lihat? Kerana kita tahu Isa Samad ini, mengapa mereka Najib kekalkan walaupun terpalit dengan rasuah yang telah ditangkap dan telah dihukum oleh lembaga disiplin UMNO sendiri ketika beliau bertanding sebagai naib presiden. Tuan-tuan ingat atau tidak, tuan-tuan? Bagaimana dia sendiri ditangkap dan telah dihukum kerana mengamalkan politik uang ataupun rasuah. Ya, ini terang-terang. Bagaimana orang ini diangkat untuk menjadi pengurus Felda dan hari ini pun jadi musang juga. Ya, musang disuruh yang jaga ayam. Alamat jahanam lah Felda lepas ni. Kerana apa dia lantik ini tidak cukup 5 kaki ini? Kerana dia hanya perlu menyanyikan saja ataupun bersiul lagu Zianazin. Cukup buat Najib takut dan kecut, tuan-tuan. Kerana peristiwa itu berlaku ketika
di Port Dickson ketika beliau menjadi Menteri Besar. Jadi perkara ini semua cover up, tutup. Dan bagaimana kita lihat hari ini, kalau tuan-tuan di Sabah ini, saya rasa tahu atau tidak tahu cerita tentang bagaimana seorang warga Indonesia telah dirogol di dalam balai polis. 3 orang merogol perempuan yang kononnya ditangkap karena kesalahan tidak membawa paspor, ya, ditangkap dan dan sekarang ini sedang kecoh di Indonesia. Mereka marah perbuatan polis-polis ini yang sepatutnya melindungi rakyat, melindungi tidak kira warga asing ataupun rakyat sendiri, tetapi mereka sendiri yang melakukan denial. Jadi perkara-perkara ini berlaku, jangan kita salahkan mereka yang kecil nih tuan-tuan, karena jerung yang sebenar, paus yang sebenar berada di atas. Jadi kita perlu elakkan perkara ini jadi terus-terusan menjadi budaya dalam negara kita, yang mana akan merosakkan negara kita bukan sedikit demi sedikit, malah akan menjahanamkan keseluruhan sistem dalam negara kita. Bagaimana kita lihat Musa Aman, dalam polis sendiri ada Musa, siapa namanya? Tan Sri Musa, yang dulu ketua polis dulu kan, bergaduh dengan bekas ketua polis Sabah, saudara tuan ketua polis Sabah dulu, Tuan Ramli, Datuk Ramli Yusof kan. Bagaimana kita lihat rakyat semua tahu bagaimana mereka pertemuan antara dua pihak di dalam pihak polis itu sendiri. Jadi apa yang kita nak harapkan tuan-tuan, ini semuanya adalah sudah tentu silapnya datang daripada pimpinan UMNO dan Barisan Nasional. Ibarat mengajar anak berjalan, ya, ketam mengajar anak berjalan, suruh anak yang jalan lurus dia sendiri pun sengit kan. Jadi bagaimana, apa yang kita nak harapkan? Jadi saya betul-betul merayu, dan saya rasa kalilah insya-Allah Sabah akan menjadi negeri kelima Pakatan Rakyat dan juga akan menyumbang Parlimen ke Putrajaya insya-Allah dalam PRU ke-13 nanti. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kami terpaksa bergegas ke Sandakan kerana ada satu lagi program. Saya mohon ampun dan maaf ya sekiranya di dalam ucapan saya ini ada terkasar dan bahasa, kerana yang segala yang jahat dan zalim, ya, yang jahat dan zalim itu datang yang daripada Najib dan Rosmah, dan yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu tuan-tuan dan puan-puan, saya akhiri ucapan saya dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Reformasi. Reformasi. Majelis merekamkan ribuan terima kasih atas ucapan yang telah disampaikan oleh yang berbahagia Tuan Haji Ramlan, Exco EMK PKR Malaysia.